wa anna Musa alaihi salam. Saya tak terus sejarah. Tapi bisa baca itu sejarah. Ayolah betul. Kasih ayat. Dan bahagi yang keempat. Okey. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mati tuan imam sekaligus Nabi Sahabi Nasib bin Uthman. Semua ini dia termasuk nasib kawan Tuan Haji Pemakacan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ya, pada hari Allah dan semoga saya sama mengenai salafat maghrib secara khususnya pada ini teruskan kajian kita kita muka kitab tipis muka surat 28 6 dari bawah. Kitab tipis muka surat 28 6 di bawah ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan dia mencoba manfaat bagi kita semua dan kasih Ustaz hadir nanti pada sini. Mudah-mudahan Allah permisi saya pada Ustaz pada semua ini berkata. Jadi tak ada apa pemahaman mana pun jadi saya sangat pada seremoni terus balik dengan semua manusia. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti Rasulillah wa ashabi Rasulillah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan muka 28 6 di bawah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ilmi fadlan amin. Dan bahagian yang keempat dinamakan sifat subutiyah ataupun dinamakan dengan sifat ma'nawiyah, iaitu 7 sifat pula, yang mana sifat ma'nawiyah ini melazimkan ia bagi sifat ma'ani yang 7. Di sifat makni yang 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Di Allah Subhanahu wa taala ulama menamakan sifat ma'ani. Sebelum tu ada sifat salbiyah, nafsiyah. Jadi sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmun, hayyun, hidup, sama, basar, kalam. Maka sifat ma'nawiyah itu melazimi sifat ma'ani. Ada sebagian ulama menyebut sifat ma'ani dan ma'nawiyah tak ada beza, sama sahaja. Di antara sifat qudrah dan kaunuhu qadiran. Di antara iradah kaunuhu muridan. Allah Ta'ala berkuasa, keadaan berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak, keadaannya berkehendak. Ada sebagian ulama kata tak ada beza, maka setakat sifat ma'ani. Dia tidak bicara sifat ma'nawiyah. Bagi ulama kata ada beza di antara ma'ani dan ma'nawiyah, maka mereka meletakkan sifat ma'nawiyah itu. Yang mana sifat ma'nawiyah itu adalah melazimkan sifat ma'ani yang 7 dahulu itu. Dan menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sifat ma'nawiyah yang 7. Dalam kitab Tauhid yang lain ada yang tidak menyebut sifat ma'nawiyah. Mereka memadai dengan ma'ani sahaja. Ada sebahagian menyebut sifat ma'nawiyah seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka menyebut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan sifat ma'nawiyah yang 7
yaitu dengan katanya wa iza kanat lahu hadhihi sifati kana hayyan. Kana hayyan ni kaunuhu hayyan. Kana hayyan wa kana aliman wa kana qadiran wa kana muridan wa kana sami'an. Taqdir ni kalau baca bahasa Arab dia tahu taqdir ataupun kembali dhamir itu kepada mana. Kana huwa hayyan wa kana aliman wa kana qadiran wa kana muridan wa kana sami'an basiran mutakalliman. Bil hayati wal ilmi. Mana kata kana hayyan bil hayati wa kana aliman bil ilmi wa kana qadiran bil qudrati wa kana muridan bil iradati wa kana sami'an bis sam'i ila akhirih. Was sam'i wal basari wal kalami la bimujarrad az-zat. Di sini disebut perincian akidah itu ataupun cabang-cabang akidah perbahasan. Bagi ulama membezakan di antara Allah Ta'ala itu hidup dan keadaannya hidup itu ada perbezaan dan ada tujuan ditambah kaunuhu tu. Di antaranya supaya apa? Supaya kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat. Punya sifat yang lain pada zat. Maka katanya artinya dan apabila adalah bagi Allah Ta'ala itu segala sifat ma'ani yang 7 yang telah terdahulu itu, maka lazim pula ia bersifat dengan sifat ma'nawiyah yang 7 pula, iaitu adalah Allah Ta'ala itu keadaannya hayat, hidup, aliman, maha mengetahui, qadiran, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, berkata-kata, yakni adalah Allah Ta'ala itu hidup ia dengan sifat hayat. Hidup dia dengan sifat hayat. Jadi Allah Ta'ala itu ada sifat hidup Allah dengan sifat hayat. Mengetahui Allah Ta'ala dengan sifat ilmu. Mengetahui Allah dengan sifat ilmu. Berkuasa dia dengan sifat qudrah. Berkehendak dia dengan sifat iradah. Mendengar ia dengan sifat sama, sifat mendengar. Melihat ia dengan sifat basar, sifat basar. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar. Dan berkata-kata ia dengan sifat kalam. Kemudian dikata tiada ia semata-mata zat. Bukan Allah Ta'ala itu ada zat dia saja dan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Bersalahan dengan perkataan Mu'tazilah yang sesat. Apa kata Mu'tazilah? Maka ia berkata adalah Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya. Nampak macam tak ada beza. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hidup dengan zat dia. Mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui dengan zat dia. Berkuasa dengan zat dia. Hingga akhir dia. Jadi selepas dinyatakan sifat ma'ani Allah yang 7, Allah Ta'ala itu berkuasa, berkehendak, iradah, qudrah iradah, sama, Allah Ta'ala mendengar, basar, melihat.
Kalam. Kemudian ada perbahasan Allah Ta'ala mendengar dengan apa? Itu soalannya. Allah Ta'ala mendengar apa? Melihat dengan apa? Berkata-kata dengan apa? Allah Ta'ala berkehendak dengan apa? Dia agak halus bincang dia. Kalau kita yang kampung-kampung tak reti ni, tak faham tu pernah bincang ni. Kan? Tapi bagi orang teliti, sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah meneliti supaya apa yang dipaham Mu'tazilah itu kurang tepat. Mu'tazilah menganggap Allah Ta'ala hidup dengan zat, melihat dengan zat dia. Pada satu sudut tak ada masalah, kita pun sebut Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Sebab Allah Ta'ala tidak melihat dengan anggota. Kita tak sebut Allah Ta'ala melihat dengan mata dia. Kita tak sebut macam tu. Kita sebut Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Tetapi bila diperincikan, tidak sampai macam Mu'tazilah yang menafikan sifat. Jadi nak bagi lagi jelas lagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu. Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifatnya yang berkuasa. Disebut itu. Sebab itu kita tambah kaunuhu qadiran. Keadaannya berkuasa. Bermaksud Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat qudrah. Kaunuhu sami'an. Keadaannya mendengar. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran. Sebab apa tu? Sebab membezakan dengan pahaman Mu'tazilah, dia tidak menyebut Allah Ta'ala mendengar dengan sifat mendengar, tetapi dia kata Allah Ta'ala mendengar dengan zat dia. Macam tak ada beza pula. Pandai-pandai tak? Tapi begitulah ulama membahaskan bahawa pahaman Mu'tazilah kurang tepat. Maka dia kata sini sesat. Kerana Mu'tazilah berpendapat Allah Ta'ala hidup dengan zat, mengetahui dengan zatnya, berkuasa dengan zat. Tetapi mazhab Mu'tazilah itu keluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wallahul hadi, dia kata. Keluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, bermula sifat al-af'al. Sifat af'al, perbuatan. Sifat perbuatan. Bermula sifat al-af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada perbuatannya, ada perbuatannya, Allah Ta'ala ada perbuatannya. Dalam kitab tauhid yang lain, dia mendalami sikit perbahasan tu. Sini kita tengok. Bermula sifat af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada perbuatannya. Yakni perbuatan Allah Ta'ala itu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus menjadikan segala mungkin. Perbuatan Allah Ta'ala. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu harus, bukan wajib. Harus, hukum dia harus, bukan wajib. Etikot kita Allah Ta'ala itu harus. Apa perbuatan Allah SWT? Menjadikan segala mungkin. Mungkin ini makhluk. Mungkinan makhluk. Allah Ta'ala itu perbuatannya harus. Harus maksud nak jadikan pun boleh, tak jadi pun boleh. Tak ada mustahil. Tidak ada mustahil dan tidak wajib bagi Allah. Ini di antara sifat harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat harus Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan dia menjadikan makhluk. Wajib kita beriktikad bahawasanya harus Allah Ta'ala menjadikan segala mungkin. Dan harus dia meninggalkan. Harus dia tak jadikan. Sebab itu bila
disebut Allah Ta'ala harus mencipta segala yang mungkin. Sebab tu kita kata kita ini adalah mumkinat. Kita ini mumkinat. Kita ini makhluk yang mumkinat. Yang mungkin, mana harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadikan kita, tidak menjadikan kita. Dan bila Allah Ta'ala menjadikan kita, Allah Ta'ala jadikan kita pun tidak wajib, harus sahaja. Dan bila Tuhan menjadikan kita, maka tidak ada kewajiban apa-apa kepada Allah untuk kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia, apakah wajib bagi Allah memberikan iman kepada manusia? Menjadikan manusia itu harus. Apatah lagi memberikan iman kepada manusia, harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi harus ada orang yang Allah Ta'ala berikan hidayat, ada orang yang tak beri hidayat. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Itu kata-kata ceramah. Barang siapa diberi hidayat oleh Allah, tak ada siapa boleh sesatkan. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tak ada siapa boleh beri hidayat. Ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak boleh beri hidayat kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah yang beri hidayat kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Jadi hidayat juga kehendak kepada Allah Taala. Apa hukum dia? Harus. Daripada mula Allah Taala jadikan makhluk itu harus, sehinggalah apa saja Tuhan perbuat kepada makhluk dia adalah harus. Kenapa? Sebab ciptaan dia, san'atuhu, dikatakan. Ciptaan dia. Kita yang pergi beli topung, bukan pakai duit siapa pun. Kita tak ada topung, kita pergi beli topung, duit kita, tak ada siapa pun. Tiba-tiba topung dah ada depan kita. Tiba-tiba malas kita nak buat apa? Biar sampai bulik topung tu. Jadi orang nak beli marah kita tak, beli saman kita tak. Tak boleh. Kita nak boli tu pun, kita nak kata nak boli pun tak apa. Dah boli kita tak nak buat apa-apa. Dah boli kita uli pula, tak ada siapa yang boleh cakap apa-apa. Sebab kita punya. Dah uli-uli, kalau nak buat cekodok, terlupa pula. So basi. Tak ada siapa yang boleh nak marah kita kan. Kita sendiri yang mengadakan tepung tu lah pada saya. Kita yang ada tepung tu. Lepas tu nak buat apa? Terpulang pada kita lah. Tak ada siapa yang sebab apa tak ada siapa yang boleh bertikai? Kita punya. Lah, kita punya. Kita boleh baju ataupun boleh kereta. Dah boleh kata macam-macam betul buat kereta tu kan. Macam-macam hiasan kita letak. Cat macam-macam, putih ada, merah ada, hijau ada. Jadi tak ada siapa yang boleh nak kata apa-apa sebab kita punya. Jadi begitulah makhluk ini ciptaan Tuhan yang harus. Perbuatan Allah Ta'ala yang harus nak cipta. Kemudian Tuhan dah cipta makhluk, maka dia jadikan kita daripada bangsa Melayu. Tak ada siapa boleh bertikai. Apa Allah Ta'ala jadi kita orang Melayu? Apabila jadi orang Hindustan ni tu. Tak ada siapa yang boleh bertikai. Sebab ada orang Ta'ala jadikan lelaki, perempuan, amat ayah tak boleh bertikai. Kenapa Allah Ta'ala jadikan lelaki macam perempuan? Semua kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tuhan cipta kita, dan Allah Subhanahu bagi kita kesihatan kita macam mana, semua Tuhan bagi, termasuk hidayat dan sebagainya.
Maka bermaksud Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, sifat, af'al, perbuatan Allah Ta'ala itu wajib kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus menjadikan segala makhluk yang mungkin, dan harus Allah Ta'ala tidak menjadikan. Begitulah seterusnya. Bila Tuhan dah jadikan, bebas Tuhan jadikan manusia itu macam mana. Itulah perbuatan Allah ketika itu. Dan perbuatan Allah tidak ada siapa pun yang boleh mempersoalkan. Tak ada siapa pun yang boleh mempersoalkan. Daripada awal lagi tak boleh persoalkan. Kita nak masalah, ya Allah, kenapa kau jadikan ni orang biasa? Kan elok kejadian kepada kabar gajo. Onang kayu asal. Boleh tak kita petikai? Tak boleh. Kenapa kau tak jadikan orang Arab, ya Allah? Onang cakap Arab. Belajar tak tahun dah cakap Arab ada. Jadi orang sonang. Tak boleh nak petikai. Jadi kalau nak petikai minta banyak pun kita petikai. Kenapa kita Allah Ta'ala tak jadikan kita zaman Nabi dahulu? Kenapa Allah Ta'ala kita zaman akhir zaman pula? Jadi mana Allah Ta'ala itu berkehendak apa saja. Sebab dalam Quran disebut apa? La yus'alu amma yaf'alu. La yus'alu amma yaf'alu. Tak ada seorang pun berhak bertanya apa yang Tuhan buat. La yus'alu. Tak boleh tanya. Tak berhak bertanya. Amma yaf'alu. Apa yang Tuhan buat. Wa hum yus'alun. Manusia itulah yang akan ditanya apa yang dia buat. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Allah Ta'ala beri kita akal. Allah Ta'ala beri keinginan. Orang tak nak semayang, keinginan dia tak nak semayang. Orang pergi beli nombor ekor, keinginan siapa? Keinginan dia. Tak ada setan tarik telinga dia, tak ada. Dia sendiri yang start motor pergi. Nyuruk beli nombor ekor. Kehendak siapa? Kehendak dia. Jadi Allah Ta'ala akan tanya manusia. Kalau dia dipaksa, jawablah. Saya dipaksa, ya Allah. Ada bukti dia. Kalau saya tak boleh, kena tembak. Terpaksa. Kalau dipaksa, tidak berdosa. Dia maksud tak boleh jawab. Sebab apa yang dilakukan semua kehendak dia. Jadi agama ni begitu adil. Nabi mengatakan rufi'al qalam an salas. Terangkat qalam, terangkat dosa. Rufi'al qalam an salas, terangkat dosa di 3 golongan. As-sabi hatta yablugh. Kanak-kanak tidak berdosa sehingga dia akil balik. Kemudian yang dipaksa, yang tak sengaja, yang terlupa pun diangkat, tidak berdosa. Yang terlupa, yang tak sengaja, tak berdosa. Terlupa. Orang terlupa, tak berdosa. Tiba-tiba dah habis zuhur. Tak sembahyang ke? Lah, ya Allah, lupa. Dah lupa, tertidur, tak berdosa. Maka adil. Maka kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seterusnya mengatakan wa annahu la mawjudun siwahu illa wa huwa hadithun bifi'lihi kainun hadithun bifi'lihi kainun bifadlihi wa faidun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammaha wa a'dalaha. Bermaksud artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya tiada sesuatu pun yang wujud, la mawjud, tidak ada sesuatu pun yang wujud
siwahu, selain daripada Allah, wajib kita beriktikad, kita berkeyakinan tidak ada pun suatu kewujudan selain dia, selain Allah, kecuali dan yang lain itu sifatnya itu, melainkan iaitu adalah baharu. Mana? Tidak ada kewujudan selain Allah kecuali semua itu baharu. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kewujudan selain daripada Allah kecuali semua itu hadithun baharu. Langit baharu. Kalau langit baharu, mana mungkin Allah Ta'ala berada dalam langit? Dia baharu. Selain daripada Allah itu baharu, termasuk arash. Arash bukan qadim. Arash sifat yang qidam, dia baharu. Sebab i'tiqad kita selain daripada Allah baharu. Termasuk arash. Mana mungkin Allah Ta'ala duduk di atas arash? Arash itu baharu. Ya? Kita kata mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu duduk di arash. Mustahil pada akal. Jadi Allah Ta'ala itu ada sifat mustahil dia. Allah Ta'ala ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Sifat mustahil Allah mumasalatu lil hawadis, bersamaan dengan baharu. Itu mustahil bagi Allah SWT, bersamaan dengan baharu. Jadi arash itu bukan qadim. Arash itu baharu. Allah Ta'ala itu qadim, bersifat dengan qidam. Maka mustahil pada akal. Sebab i'tiqad kita selain daripada Allah itu hadithun baharu. Itu pun sudah memadai dah. Sebab itu belajar agama hendaklah belajar daripada kaedah, bukan belajar daripada Quran Sunnah. Quran Sunnah itu asas. Quran Sunnah itu sumber dia. Kita kalau nak belajar bab sembahyang, kita buka Quran ke? Belajar sembahyang, kita buka Quran ke? Kita buka Quran. Kita buka kitab fiqh. Tak jumpa kita orang. Nak tahu sembahyang macam niat macam mana, takbiratul ihram macam mana, tak dapat kita orang. Hatta baca hadis sendiri pun belum tentu lagi kita boleh faham hadis tu. Jadi nak faham fiqh, nak faham ibadat, solat, buka kitab fiqh. Situ ulama dah hurai siap-siap. Nak belajar tentang akidah, tak boleh kita buka Quran dan hadis tauhid. Mungkin silap kita untuk faham. Jadi buka kitab akidah. Di situ ulama dah bahas dah. Dah bahas siap-siap dah. Bab akidah dah bahas siap-siap dah. Allah ulama dah siapkan dah. Kitab-kitab dah siap dah. Kita belajar, kita fahamkan. Bila kita faham, baru kita tidak boleh diselewengkan oleh pahaman-pahaman yang salah. Kalau tak, salah kita, faham kita. Jadi mustahil itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menyebut dalam Al-Quran itu bila makna dia mustahil, makna dia mustahil. Kalau kita bagi makna mustahil, bukan itu makna dia. Dalam Al-Quran di antara ulumul Quran, ilmu ulum Quran ataupun ilmu usul fiqh, qawaidul fiqh, di antara kaedah dia Quran ini, iaitu bila makna Quran itu mustahil pada akal,
maka tak boleh kita ambil makna dia. Kalau tak jadi orang gila gitu. Contoh apa? Al-Quran kata was'alil qaryah. Tuhan kata pergi tanya kampung. Kalau maksudnya kita bercakap dengan kampung, mustahil. Quran kata tanya kampung. Was'al, is'al ni tanya. Qaryah kampung. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Kita pergi bercakap dengan pokok. Munasabah, tak munasabah. Bukan itu maksud dia. Makna dia tanya orang kampung, maksud dia. Dalam percakapan kita pun biasa. Dia sini biasa pergi tanya kampung depan tu. Pergi tanya kampung depan tu. Kita bahasa kita pun kita buat. Orang tu pun faham bahasa tu. Kalau orang tak faham, pening dah. Kau buat orang suruh tanya kampung ni. Tu orang tak belajar, lu bondo tu. Tapi kalau orang faham, fahamlah. Kau pergi tanya kampung depan. Jika orang nak lama hidup, faham. Kalau budak kecil, apa nak suruh tanya kampung lah ya. Boleh cakap ke kampung tu? Tu budak ini belum faham ni makna kata-kata orang dewasa. Tapi orang dewasa faham. Bukan bertanya kampung, tanya orang kampung. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang musyrikin zaman dahulu bila Nabi dia mencerita tentang perang, ajak perang dan sebagainya, maka dia tak nak dengar cerita kematian ini. Maka Allah Taala sebut mereka menutup telinga mereka dan memasukkan seluruh jari mereka dalam telinga. Allah Taala kata, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadar al-maut. Itu bencinya cerita tentang perang jihad ini, dia tak nak dengar. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan asabi'. Asabi' ni, asabi' daripada ujung sampai sini nama dia asabi'. Dalam bahasa Arab usbu'. Ini usbu'. Usbu'ani asabi', jari-jari. Jari maksudnya daripada sini sampai sini jari. Ni jari asabi', ni asabi'. Jadi Allah Taala kata yaj'aluna asabi'ahum. Mereka jadikan jari-jari mereka fi adhanihim, masuk dalam telinga mereka. Dia punya tak nak dengar, dimasuk jari-jari dalam telinga. Sebab tak nak dengar. Maka kita mustahil pada adat orang boleh masukkan jari dalam telinga. Wadang tu lubang telinga orang tu. Mulut kita pun belum tentu kita boleh masukkan mulut. Dia Tuhan kata masukkan. Jadi kalau orang dia tak ada ilmu, dah Tuhan kata macam itulah. Tuhan kata kan macam tu caranya. Maknanya bukan masuk seluruh telinga. Allah Taala maksudnya hanya letakkan hujung jari ya, anamil nama dia. Orang tu buat macam ni ya. Orang musyrik tu buat macam ni ya, saudara. Dia tutup telinga dengan hujung-hujung jari. Tapi Allah Taala gunakan istilah mereka masukkan seluruh jari mereka. Itu bahasa itu biasa. Macam gitulah kita kata, oi dia belah sah atau separuh mati. Dia diukur mati separuh mati. Tak ada, dia belasah jatuh wabah tu, tapi dia nak mengabarkan separuh mati dipukul budak tu. Itu nama dia mubalaghah, nama dia. Mubalaghah. Oi koting aku macam bosi gitu. Yo kan macam bosi. Sampai laju macam kilat. Lari ya. Bagi tahu macam polasit. Macam polasit macam mana? Tak nak tengok polasit. Jadi kita faham yang dia sebut tu bukan itu maksud dia. Dia nak mengobar, nak dahsyat orang tu kan. Jadi kata ulama, sepatutnya kita bersifat adil. Ni ahli ilmu, perbahasan ahli ilmu. Kita bersifat adil. Kalau kepada makhluk-makhluk kita takwilkan makna yang selayaknya bagi itu. Tanya kampung, maksud dia tanya orang kampung. Kampung ni makhluk. Mana ada orang bercakap dengan kampung? Maksud dia orang kampung. Bila Tuhan kata masuk seluruh jari, makhluk. Jari ni makhluk, telinga pun makhluk. Walaupun makhluk, kita mustahil orang boleh masuk. Maka kita berikan makna yang selain. Sebab benda itu mustahil. Begitu juga kita sebab adil lah kita. Bila kita tahu Allah Ta'ala punya sifat mustahil, manusia ada sifat mustahil, makhluk pun ada sifat mustahil.
Walaupun tidak mustahil bagi Allah, tapi makhluk ada sifat mustahil dia. Pokok mustahil bercakap. Jalan mustahil bercakap. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara yang mustahil dengan mustahil pada adat. Contoh dia lubang jarum. Unta boleh masuk tak? Boleh, lubang jarum pasal unta. Tak ni lubang jarum biasa. Lubang jarum masuk unta. Boleh tak? Kita kata. Cubalah nak balik. Jadi kita kata itu benda mustahil. Sebab itu Allah Taala sebut hatta yaliju hatta yalil jamalu fi sammil khiyar. Nabi Allah Taala kata tak akan berlaku sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Bermaksud mustahil. Allah Taala gunakan benda mustahil pada makhluk. Jadi makhluk ada benda-benda yang mustahil kan. Jadi istilah sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Kemudianlah sampai lebih mana mustahil. Unta tak boleh masuk lubang jarum. Jadi dalam Al-Quran bila ayat yang mustahil berlaku pada makhluk, maka diberikan makna yang lain, yang layak. Maka kepada Allah lebih layaklah kita berikan makna yang lain. Kalau makna zahirnya mustahil. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahman ala arshis tawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arasy. Sebab itu kita belajar akidah awal-awal. Kita memahami akidah awal-awal. Dah faham akidah, baru tengok Quran. Dah belajar fiqh bab semayam, baru tengok hadis semayam. Kita tak boleh faham bab semayam daripada hadis, kita buat. Tengok. Kita baca Quran, kita faham akidah. Akidah kita. Tuhan ada tangan maksudnya. Macam mana nak sebut Tuhan ada tangan? Satu ayat Tuhan mengatakan satu tangan. Satu ayat Tuhan katakan dia ada dua tangan. Ayat yang lain Tuhan katakan dia banyak tangan. Tuhan ni berapa tangan ni? Semua ada 3 ayat yang Tuhan sebut. Satu ayat Tuhan kata yadullah, satu tangan. Ada ayat Tuhan kata yadahu mabsutatani, bahkan 2 tangan Allah Taala terbentang. Bal yadahu mabsut yadullahi maghlulah. Kata musyrikin yadullahi maghlulah, tangan Tuhan terbelenggu. Maka bal yadahu mabsutatani, bahkan 2 tangan Allah Taala terbentang. Jadi ayat yang kedua mengatakan Tuhan ada 2 tangan. Satu ayat Tuhan kata ada 1 tangan. Ada yang lain Tuhan kata aidi. Tuhan bahasakan dia punya tangan-tangan. Jadi Tuhan ni ada 1 tangan ke, 2 tangan ke, 3 tangan. Semua tu ayat Quran. Jadi kita kata bukan itu maksud dia. Maksud dia lain. Mustahil Allah Ta'ala memiliki tangan. Mustahil Allah Ta'ala duduk di arasy. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah selain daripada Allah hadithun. Hadith. Habis itu. Kan jadi poning orang sana kan. Macam mana dia kata dia nak sebut je arasy tu qidam sebenarnya kan. Ada sosek dalam faham asal dia sosek dah. Mengisbatkan arasy tu qidam lagi sosek. Maka akidah kita bahawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala hadithun, annahu la mawjudun siwah illa wa huwa hadithun. Artinya wajib dan etikad bahawa tiada sesuatu yang mawjud yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada sifatnya itu melainkan iaitu baharu yang jadi ia dengan perbuatan Allah. Dan adalah jadinya itu dengan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan lempahan yakni terbit ia daripada keadilan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas yang terlebih baik dan terlebih elok kejadiannya itu dan terlebih sempurna keadaannya itu dan yang terlebih adil kejadian itu. Kemudian wa annahu hakimun fi af'alihi adilun fi aqdiyatihi
wa la yuqasu 'adlihi bi'adli 'ibadi. Selepas kita sebut Allah Taala harus menjadikan makhluk, dan kita sebut Allah Taala harus berbuat apa sahaja terhadap makhluk dia. Macam kita ada sesuatu bondo, orang nampak lah apalah kau buat bondo tu macam tu, membazir kata dia kan. Jadi pada pandang orang tu mungkin membazir. Kita tak tahu apa sebab orang tu buat. Hatta kalau orang tu membazir pun tak boleh kita petikai kan. Tak boleh kita petikai sebab milik dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk. Dan Allah Taala jadikan makhluk, Allah Taala berbuat apa saja tak ada makhluk. Bukankah manusia ini sebahagian akan masuk syurga, sebahagian akan masuk neraka? Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Jadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada salah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak dia, harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab tauhid ada menyebut betapa harusnya sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus Allah Subhanahu wa taala nak memasukkan ke dalam syurga ahli maksiat. Harus bagi Allah nak memasuk ke dalam neraka itu ahli taat. Sekiranya Allah Taala masukkan ahli taat dalam neraka, harus. Tak ada siapa boleh petikai. Sehingga itu keharusan Allah terhadap hamba dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sifat perbuatan dia tu macam mana. Macam kita kalau buat bondo mungkin tak berkira kan, ataupun tak ada sebab, tak ada hikmat kita buat. Kita boleh makanan kita bazir-bazirkan, atau kita boleh makan berlebih-lebih. Tak ada sebab kita beli kan. Saja je ramah balik. Kalau nak buka puasa sebanyak-banyak dia beli. Bila buka tak banyak pun, makan sikit je. Yang lain tu buang dia kata. Ya apa guna beli tadi? Entah saja kat mana kata. Mana tak. Mana kalau orang kata, mana boleh? Duit dia bukan dia lah. Betul juga. Tak boleh kita petikai kan. Tetapi berbuat memang tak salah kita buat. Kita nak beli sebanyak-banyaknya makanan. Kita tak makan pun orang tak boleh petikai duit kita. Betul? Tetapi bila kita beli, tak ada hikmat. Kenapa tak ada? Allah Subhanahu wa taala harus berbuat apa sahaja tak ada makhluk dia. Tetapi apabila Allah Taala berbuat sesuatu kepada makhluk dia, maka ada sebab, ada hikmat. Sebab itu dia kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu hakimun. Allah Taala itu wajib kita beriktikad bahawasanya Allah Taala itu hakimun. Hakim ni apa? Bijaksana. Hakim ni bijaksana. Hakimun bijaksana. Wajib ketika Allah Taala itu hakim pada segala perbuatannya, yakni menjadikan Allah Taala akan segala alam itu dengan hikmah. Dengan hikmah. Bermaksud tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kita kalau beli barang mungkin banyak yang sia-sia. Kenapa boleh terlebih dan sebagainya. Kita masak mungkin ada yang terlebih-lebih. Dia kalau makan tengah hari tu sebanyak-banyak yang ambil. Kan makan pun sayur tu. Ambil mentimun 10 ambil makan 2. Maksud tak ada sebab. Kita ambil. Banyak yang tak bersebab kita ambil kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia hakim. Hakim bermaksud Allah Taala itu menjadikan alam ini dengan hikmat. Tidak ada yang sia-sia. Allah Taala akan jadikan nyamuk, jadikan lalat, jadikan khinzir, jadikan apa. Tak ada yang sia-sia. Semua hikmat.
Allah Subhanahu wa taala jadikan alam. Jadi hikmat Allah Taala jadikan alam ni manusia belum habis lagi fikir. Belum habis lagi mengkaji. Hikmat Tuhan jadikan alam ni orang belum habis lagi fikir. Allah Taala ajak kita berfikir tentang alam ni. Sedangkan orang belum habis fikir. Orang dah habis belum teropong planet ni. Tak habis dia teropong, tak ada penghujung Jadi kita dah ada matahari. Rupanya ada alam, ada lagi planet lain yang ada matahari lain. Ada galaksi pula. Sebesar-besarnya. Rupanya ada berbilion lagi galaksi. Ekologi akal yang buat apa tu? Buat apa banyak-banyak Manusia seramai-ramai ni, kalau ikut fikir kita lah, manusia seramai-ramai ni semenjak Nabi Adam AS sampai kiamat. Jadi duduk kat mana? Kat dunia yang kecil-kecil dah dunia ni. Kecil dah. Macam satu titik je. Dibandingkan dengan matahari banyak-banyak ataupun umpama dunia ni sebutir pasir je daripada banyak pasir dia. Yang lain tu siapa duduk? Wallah alam lah. Tapi kita tahu tak ada penghuni pun. Hatta jin pun dekat diam dekat dunia lah. Tak ada Quran sebut ada makhluk lain. Tak ada. Tak ada disebut dalam Quran. Jadi nak ada makhluk jin, manusia dekat dunia ni. Allah Ta'ala jadikan planet sebanyak-banyak. Pelik juga. Tak faham kita hikmat dia. Tetapi Allah Ta'ala dia sebut ni wa huwa hakimun. Allah Ta'ala penuh bijaksana. Buat sesuatu mesti ada hikmat dia. Nak bicara tentang hikmat tu panjang lah kan. Tapi maksud Allah Ta'ala tu hakimun fi af'ali. Maha bijaksana terhadap ciptaannya. Bermaksud penuh dengan hikmat. Yang terlebih patut akan kejadiannya itu, yakni menempatkan ia akan suatu itu dengan tempatnya. Semua dengan hikmat. Yang sepatutnya, dan lagi adalah Allah Subhanahu wa taala adil ia dalam segala hikmatnya. Allah Taala telah menetapkan keadilan pada diri dia. Allah Taala telah menetapkan keadilan diri dia. Allah Taala memilih untuk berlaku adil. Innallaha laisa bizallamin lil 'abid. Allah Taala menetapkan diri dia tidak zalim, dia adil. Allah Taala kata innallaha laisa bizallamin lil 'abid. Allah Taala tidak menzalimi hamba dia. Allah Subhanahu wa taala ada sifat marah, ghadab. Allah Taala ada sifat murka. Allah Taala ada sifat sayang, rahmat. Allah Ta'ala punya sifat sifat-sifat yang baik. Ataupun ketika Allah Ta'ala punya akhlak. Allah Ta'ala punya akhlak yang baik. Akhlak kita yang baik pun diambil daripada akhlak Allah Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan akhlak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lah yang begitu sempurna akhlak dia sehingga Nabi suruh kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak kalamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi lah mengambil bahagian akhlak yang paling mulia itu. Nabi lah yang mengambil akhlak yang paling agung. Akhlak Nabi datang daripada mana? Akhlak Nabi datang daripada akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Nabi kata. Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi," telah mengajar aku adab, telah mengajar aku akhlak oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah Taala memberikan sebaik-baik adab kepada aku. Jadi Nabi ni berakhlak
daripada Allah. Allah sendiri yang tarbiyah langsung kepada Nabi SAW. Sebab itu ulama menyebut, apakah hikmat Nabi diwafatkan kedua ibu bapa dia sebanyak kecil? Kenapa Nabi diwafatkan mak ayah sebanyak kecil? Ulama melihat hikmat. Maka kata ulama, supaya Allah ambil alih pentarbiyahan Nabi SAW. Supaya orang tak tabah, Nabi ni baik sebab ayah ni baik. Ke mana tak tumpah kuah kalau tak kena nasi. Kata orang kan. Baik budak tu, dah ayah yang baik. Imam ayah, contoh kan, tak semua anak imam baik. Jadi kata ulama, diwafatkan amat ayah dia supaya Allah Ta'ala ambil alih Nabi mentarbiyah. Jadi Nabi punya akhlak datang dari mana? Supaya orang tak sebut Nabi tu akhlaknya baik sebab ayah yang ajar. Sebab dia duduk dengan ayah dengan besar, dia ikut perangai ayah dia. Dia anak ni dia ikut perangai ayah kan. Sikit sebanyak dia ikut perangai ayah. Jadi Nabi ni perangai dia ikut perangai siapa? Jadi supaya orang tak sebut Nabi dia ikut perangai ayah dia, maka ayah dia tak ada. Jadi siapa yang bagi perangai Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala memberi akhlak kepada Nabi SAW. Jadi kalau Allah yang memberi akhlak yang baik kepada Nabi, Allah lebih beri akhlak lagi. Kemudian Allah Ta'ala punya sifat. Dan Allah Ta'ala memilih sifat-sifat yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat marah. Allah Ta'ala punya sifat rahmat. Dan Allah Ta'ala memilih sifat rahmat dia menguasai kemarahannya. Maka dikatakan dalam hadis Qudusi, rahmati sabaqat ghadabi. Allah Ta'ala ada sifat rahmah. Allah Ta'ala ada sifat ghadab. Tapi bila bertembung dua-dua itu, dalam hadis Qudusi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan hadis Qudusi, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengatasi murkaku. Masya Allah, kita buat maksiat, kita pun taat. Kita maksiat, kita taat. Ni mana ni? Buat maksiat, Allah Ta'ala marah. Kemudian, pergilah masjid, Allah Ta'ala redha pula. Akan buat maksiat. Jadi, ditimbanglah di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, bila bertembung kejahatan dan kebaikan, maka kebaikan memadamkan kejahatan. Maka Allah Ta'ala sebut, innal hasanat yudhibna sayyiat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan memadamkan kejahatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud kita ada kebaikan, kita ada kejahatan. Maka kebaikan kita akan mengalahkan kejahatan kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala juga marah kepada kita. Banyak juga perangai kita yang tak betul. Ada juga perangai kita yang betul. Jadi rahmat Tuhan juga kepada kita, kemurkaan Tuhan juga kepada kita. Tapi Tuhan kata, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengalahi kemurkaan aku. Itu kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara perbuatan Allah, adilun fi aqdiyatih. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala adil dalam hukuman dia. Adil dalam hukuman dia. Sehingga adilnya Allah Ta'ala dalam hukuman dia, maka orang yang bersalah mengaku. Mengaku memang patut dia dihukum. Hebat. Hakim yang hebat, bila dihukum, memang layak saya kena pancung. Macam tu kan. Jadi hakim akan berhujah dengan sehujah-hujahnya, sehingga yang tuduh tu kata memang layak saya kena penjara. Sebab tak boleh nak berhujah lah. Kalah hujah. Sebab Allah Ta'ala adil. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Muluk, apabila Allah Ta'ala hakimi manusia di padang mahsyar nanti, apa Tuhan sebut dalam surah Muluk? Fa'tarafu bidzambihim. Fa'tarafu bidzambihim.
mereka mengiktiraf dosa mereka. Bermaksud mana semua orang akan mengaku. Yang tak mengaku, Tuhan hujah dan so tak payah jawab apa. Itu maksudnya. Macam kat mahkamah lah, ada orang mengaku, ada orang tak mengaku. Bila tak mengaku, pada raya bagi hujah, tak payah nak jawab. Kemudian hakim beri kehukuman. Sebahagian bersalah, mungkin ada yang tak puas hati, mungkin hakim tersalah ke, pendakwa tersalah ke. Ada orang yang dihukum tak sepatutnya. Dan yang kena hukum ni mungkin tak puas hati, sepatutnya setahun ni 10 tahun dihukum mungkin Jadi dia tak puas hati, dia dihukum sampai 10 tahun. Sebab dia rasa dia layak setahun dia. Maksud dia tidak puas hati. Maksud dia tidak mengiktiraf. Dia tidak mengiktiraf hukuman dan dia tidak mengiktiraf kesalahan dia. Jadi maksud hakim tu tak pandai, pendakwa raya tak pandai. Dia tersalah hukum. Dan orang kena hukum ni tak puas hati. Bermaksud kurang adil yang menghukum tu. Dan dia tak terima pun hukuman tu. Dia tak inayah dia, tapi dia baik macam mana kan? Masuk dari penjara. Tetapi di akhirat Allah Ta'ala sebut fa'tarafu bidzambihim. Semua mengaku dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'id. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala adil. Adil. Semua akan mengaku kesalahan dia. Semua orang akan rasa layak untuk dihumban ke neraka. Kalau dia layak, maka dia mengaku memang layak. Sebab tak ada seorang pun boleh berhujah sekiranya Tuhan hujah. Sekiranya Tuhan hujah, tak ada seorang pun boleh berhujah. Dan sekiranya Tuhan maafkan, Allah Ta'ala maha pengampun. Kita tahu bahawa kita layak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Tuhan maafkan kita. Itu menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan hukum seseorang, maka Tuhan hukum dengan keadilan dia. Tak ada seorang pun tidak puas hati dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya adil. Jadi hakim kalau pandai, yang kena hukum tu tak ada seorang pun yang petikai memang layak. 10 tahun memang layak. 10 tahun. Kalau gantung, memang layak. Kerana semua mengiktiraf, hebat hakim tu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan sebut surah Muluk, fa'tarafu bidzambihim. Manusia akan mengiktiraf dosa mereka. Allah Ta'ala tu adil fi aqdiyati, adil dalam hukumannya. Jadi maksud kalau kita buat kesalahan, memang kezaliman kita sendiri, bukan salah siapa. Wala yuqasu adlihi bi'adl ibad. Tidak boleh kita kiaskan keadilan Allah dengan mana-mana keadilan makhluk. Kita kata, ada hakim tu, dia adil betul, sah adil Maka tidak ada kiasan. Kita boleh kiaskan keadilan mana-mana hamba manusia. Bermaksud Tuhan adil. Dia akan adil. Sebab itu disebut apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kejahatan kita dengan keadilannya. Bila Allah Ta'ala membalas dosa manusia dengan keadilannya, tetapi bila Allah Ta'ala ingin balas kebaikan kita dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud tidak setimpal. Balasan Allah itu tidak setimpal dengan amal kita. Balasan Allah tidak setimpal dengan amal kita. Bermaksud balasan baik Allah Ta'ala lebih besar daripada amal kita. Sebab itu ulama menyebut bila kita diberikan balasan jahat oleh Allah Ta'ala, itu dengan keadilannya. Bila Allah Ta'ala berikan kita balasan baik, itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tadi katakan wala yuqasu adluhu bi'adil ibad. Tidak boleh kita nak kiaskan, kita nak bandingkan adil itu dengan keadilan mana-mana hamba-Nya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana